Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kebenaran Datuk Timbalan Speaker untuk usul ini dibentangkan di Kamal Khas pada petang ini. Untuk makluman, pada minggu lepas, jawatan kuasa Dewan Luar Negara Filipina ataupun dikenali sebagai Philippine House Committee on Foreign Affairs telah meluluskan rang undang-undang Dewan 6399 ataupun House Bill 6399 yang bertujuan menekan dan menegaskan kemenangan kita, iaitu Filipina, di Laut Filipina Barat atas China dalam Tribunal Timbang Tara Antarabangsa mereka di Hague, Belanda dan hak-hak sah dan sejarah kita ke atas Sabah. Dalam bahasa Inggeris ialah aims to emphasize and insist on our, that is Philippines, victory on the West Philippine Sea over China in the International Arbitral Tribunal in The Hague, Netherlands, dan our legal and historical rights over Sabah. Kesan langsung daripada kelulusan rang undang-undang ini, Datuk Timbalan Speaker, ialah peta, that is the map of Sabah, yang merupakan sebuah rakan kongsi bersama di dalam Persekutuan Malaysia, dan juga sebahagian daripada Persekutuan Malaysia akan dicetak dalam muka hadapan pasport Filipina. Perkara ini amat serius dan sudah pasti Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Luar Negeri sewajarnya mengambil maklum perkara ini dengan tindakan susuran dengan kadar segera. Perkara ini bukan saja mengundang bahana yang tidak berbau kepada rakyat negeri Sabah, malah ia juga boleh memudaratkan negeri ataupun wilayah Sabah ini dari aspek keselamatan sejagat, memandangkan jenayah pencerobohan boleh berlaku tanpa kita sedar dan juga jangka. Sabah merupakan satu rakan pengasas ataupun founding partner kepada Persekutuan Malaysia pada 1963 melalui Perjanjian Malaysia 1963. Dan Sabah telah menjadi sebahagian daripada Malaysia, bukan sebahagian daripada negara Republic of Philippines pada 1963. Mendasarkan dasar British untuk melakukan decolonization ataupun dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, British pada masa itu memulakan proses untuk menyerahkan Singapura, Borneo Utara ataupun dikenali sebagai North Borneo dan Sarawak. Rundingan berterusan telah pun dijalankan pada tahun 1961 dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu dan juga wakil-wakil daripada 3 wilayah, iaitu Tanah Melayu, Borneo Utara dan juga Sarawak, bersama-sama dengan Brunei pada masa itu dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang lebih besar. Pada 31 hari bulan Ogos 1963, Borneo Utara ataupun North Borneo telah mencapai pemerintahan sendiri. Sebelum itu, pada tahun 1962, the famous Cobbett Commission ditubuhkan dan diketuai oleh Lord Cobbett daripada United Kingdom untuk memastikan pandangan rakyat Borneo Utara dan juga Sarawak. Mereka mengadakan 50 perbicaraan di 35 pusat yang berbeza, 20 di Sarawak pada masa itu dan 15 di Sabah. Mereka mendapat perwakilan lisan daripada 690 kumpulan yang terdiri daripada 4,000 orang dari semua etnik untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai konsep Malaysia. Dan kita sedia ambil maklum bahawa survei ini telah pun dilakukan pada tahun 1962. Masa itu mungkin mereka kenalah menggunakan jentera dan juga kenderaan perahu, bukan kereta untuk masuk ke kawasan-kawasan tertentu di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pada masa itu. Suruhanjaya Cobbett akhirnya mendapati 1/3 daripada populasi di Sabah dan juga Sarawak memilih pembentukan Malaysia tanpa syarat. 1/3 memihak kepada Malaysia dengan berbagai syarat dan perlindungan
Dan juga 1/3 lagi dibahagikan antara mereka yang berkeras untuk merdeka sebelum Malaysia dan mereka yang lebih suka diperintai oleh British pada masa itu. 20% terus keras menentang pembentukan Malaysia. Cadangan Suruhanjaya Kolbot adalah bahawa bergabung dengan persekutuan baru Malaysia akan menjadi kepentingan terbaik pada masa itu bagi negara-negara Borneo. Suruhanjaya ini ternyata digemari oleh penduduk dan juga kebanyakan pemimpin masyarakat etnik Sabah, seperti Tun Mustafa yang mewakili umat Islam. Pada masa itu, Tun Mustafa Haji Harun, ya, dan juga Tun Fort Stephen mewakili pribumi yang bukan Islam. Dan juga Datuk Ku Siak Chiu yang mewakili kaum Cina. Semua menyokong pembentukan Malaysia dan telah membuat pilihan yang bebas tanpa paksaan untuk menyertai persekutuan Malaysia. Berikutan laporan Suruhanjaya Kolbot ini, pernyataan bersama dikeluarkan pada 1 Ogos 1962 oleh Kerajaan British dan Tanah Melayu yang menyatakan hasrat untuk membuat perjanjian rasmi untuk pembentukan Malaysia yang akan memberikan perlindungan bagi kepentingan khas Borneo Utara, Nau Borneo, kini dikenali sebagai Sabah dan Sarawak, dan perlindungan ini akan meliputi perkara-perkara seperti kebebasan beragama, pendidikan, perwakilan di Parlimen Persekutuan, kedudukan kaum pribumi, kawalan ke atas immigration, kewarganegaraan dan seterusnya perlembagaan negara. Ketetapan juga dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Perundingan Solidariti Malaysia dan Majlis Perundangan Borneo Utara pada masa itu, 1962, untuk meneruskan cadangan Malaysia tetapi dengan syarat-syarat hak-hak khas negara Borneo dilindungi. 20-point Manifesto of the Sabah Alliance turut digubal untuk melindungi hak dan juga perlindungan khas seperti agama, bahasa, imigrasi, kelahiran, tanah dan perwakilan di Parlimen Persekutuan antara lain. Selepas itu, MA63 ditandatangani pada tahun 1963 dan perjanjian antarabangsa yang mengikat yang terdiri daripada 11 artikel. Tanda tangan adalah di antara kerajaan Britain pada masa itu, Persekutuan Malaysia, dan daripada Borneo Utara ialah Sarawak dan juga Singapura. Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dimaklumkan pada masa itu wakil tetap daripada PBB, iaitu Dr. Ong Yok Lin dari Persekutuan Tanah Melayu pada 16 hari bulan September 1963, bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah ditukar menjadi negara Malaysia. Akhirnya pada 16 hari bulan September 1963, Borneo Utara dengan rasminya bersatu dengan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Singapura pada masa itu membentukkan Persekutuan Malaysia. Dan pada masa itu, Borneo Utara juga dikenali sebagai wilayah Sabah. Tuntutan pihak Filipina terhadap kawasan bahagian timur Sabah di Malaysia pula terjadi kerana warisan Kesultanan Sulu yang menyatakan bahawa Sabah hanya dipajak oleh Syarikat Borneo Utara British dan Sulu masih mempunyai kedaulatan ke atasnya. Namun pemerintahan Kesultanan Suluk telah berakhir ataupun extinguished pada tahun 93-an apabila negara Filipina dijadikan the Republic of the Philippines. Oleh itu, tidak boleh pula Filipina menggunakan alasan tuntutan bersejarah ini untuk hari ini menjadikan Sabah sebahagian daripada Filipina. Mana rakyat Sabah sendiri yang mempunyai hak dalam hal ini tidak bersetuju untuk membuat sedemikian. The fact of the matter, dengan izin Datuk Timur Speaker, ialah their historical rights have been extinguished by virtue of the formations of the Republics of the Philippines back in the 1930s. Lebih lagi, Malaysia telah menganggap pertikaian ini sebagai non-issue kerana sudah sememangnya tidak ada keinginan dari rakyat sebenar Sabah untuk menjadi sebahagian daripada Filipina atau Kesultanan Sulu. Seperti yang telah dinyatakan oleh Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ketiga pada masa itu, iaitu Tuan Yu Tan,
percaya daripada Burma pada masa itu, kemerdekaan Borneo Utara ataupun North Borneo adalah hasil daripada hasrat majoriti rakyat wilayah tersebut sendiri pada pilihan raya 1963. Pengasas-pengasas persekutuan ini telah berusaha keras untuk memastikan agar Malaysia berjaya dan juga maju sebagai sebuah persekutuan yang bersatu dan harmoni. Perlindungan perlembagaan khas turut diberi pertujuan untuk membolehkan negeri-negeri Borneo tidak hanya mempertahankan otonomi kewangan dan pemerintahan yang dapat diterima dalam sistem pemerintahan persekutuan, tetapi juga untuk menyediakan syarat-syarat di mana kedua-dua wilayah ini dapat mencapai kemajuan politik dan juga ekonomi setara dengan negeri-negeri lain yang sudah maju di persekutuan. Oleh itu, perlindungan ini bertujuan untuk memupuk integrasi nasional dan juga sebuah persekutuan yang bersifat inklusif bersama-sama dengan wilayah yang berada di Borneo, yang merupakan sebahagian daripada Malaysia dan bukannya mana-mana negara lain, terutamanya daripada negara Filipina. Oleh itu, tuntutan bersejarah Filipina ini ke atas Sabah tiada meritnya. Rakyat Sabah telah membuat pilihan mereka pada tahun 1963 untuk bersama-sama dengan Tanah Melayu dan juga Sarawak di Persekutuan Malaysia. Semua fakta ini jelas menunjukkan satu perkara saja, yaitu tiada asas undang-undang maupun fakta bagi Filipina menuntut Sabah sebagai sebahagian negara mereka. Kerajaan persekutuan mesti segera membantah niat jahat Filipina ini untuk memasukkan Sabah dalam peta yang terdapat dalam pasport mereka. Implikasi ini amat besar, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana dengan pasport mereka yang mengatakan Sabah adalah sebahagian daripada Filipina akan mengirukan international community apabila mereka menggunakan pasport untuk berjalan dan untuk pergi ke negara-negara lain, dan mereka akan memberikan satu impression bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Filipina. Dan juga ini akan memberikan keliruan kepada kita sendiri di Malaysia, immigration kita. Sekiranya kita ada pelawat ataupun mereka yang daripada Filipina yang ingin melawat kita di negara ini dan mereka membawa pasport mereka masuk ke negara ini, bagaimana kita akan mengambil tindakan dalam perkara ini? Kerana kita tidak boleh menerima pasport sedemikian dengan peta yang mengatakan Sabah adalah sebahagian daripada Filipina, memandangkan kita tahu daripada 1963 Sabah adalah sebahagian daripada Persekutuan Malaysia, bukan Filipina. Jadi ini amat penting dan saya harap pihak Kementerian Luar Negeri dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap kenyataan yang sering dikeluar oleh pihak Filipina, daripada kerajaan Filipina dan juga daripada ahli-ahli House of Representatives mereka. Kerana ini telah pun mengambil satu tindakan yang amat mengirukan dan juga menakutkan kita di Sabah ini. Ya, jadi saya harap bahawa kenyataan-kenyataan yang datang daripada ahli-ahli politik di negeri Sabah baru-baru ini yang mengatakan perkara ini perlu diambil tegas oleh Ketua Menteri Interim Sabah ini amatlah tidak berasas. Kita telah pun lihat bahawa seorang mantan Menteri Luar Negeri di Malaysia ini daripada yang berbahagia, Datuk Anifah Aman, telah pun mengeluarkan kenyataan yang mengatakan kita punya Ketua Menteri Interim ini telah pun memprovok dan juga memberikan satu andaian kepada negara Filipina untuk membuat kenyataan sedemikian, like encourage Filipina untuk membuat kenyataan ini dengan tidak mengambil tindakan ini dan itu. Jadi ini adalah satu kenyataan yang palsu daripada pihak mantan luar menteri kita ini. Jadi kerajaan Filipina juga tidak pernah, kita kena lihat lebih lagi, saya juga kena menyatakan bahawa pada tahun 1961
Undang-undang Filipina yang diluluskan bagi menggariskan dasar laut wilayah Filipina yang tidak menyebut tentang keperluasan kedaulatan Filipina ke atas Borneo Utara. Kerajaan Filipina juga pada masa itu tidak pernah membuat tuntutan terhadap wang penyerahan dalam nama kerajaan mereka dan membenarkan tuntutan ini dibuat oleh waris adapun pewaris Sultan Sultan Suluk. Bagaimana bolehkah Filipina mempunyai locus standi untuk menuntut Sabah setelah bertahun-tahun sekarang? Dan kesemua fakta ini menunjukkan adalah jelas bahawa kerajaan Filipina tiada sebarang hak sejarah atau undang-undang untuk menuntut Sabah sebagai wilayah mereka. Jadi namun mereka terus meluluh mengambil tindakan tidak bertanggungjawab dan provokasi seperti ini. Jadi saya harap bahawa pihak Kementerian Luar Negeri dapat mengambil tindakan tegas seperti memutuskan ataupun menggantungkan diplomatic ties bersama dengan pihak kerajaan negara Filipina sehingga selesailah isu ini, sehinggalah mereka batal ataupun hapuskan isu tuntut Sabah daripada Malaysia. Dan kita telah pun nyata dengan terang-terang sekali bahawa Sabah is part of Malaysia dan kami wakil rakyat daripada wilayah Sabah ini sentiasa berpegang teguh dengan persekutuan Malaysia ini dan kita telah pun membuat keputusan ini untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia pada 1963. Jadi kita kenalah kekal